saja. Walau kenderaan besar, walau apa-apa yang dia bimbang apa? Dia tidak bimbang dia tidak ada kenderaan besar, dia tidak bimbang dia tidak ada duit yang banyak dalam bank, dia tidak bimbang dia tidak ada rumah yang besar. Yang dia bimbang dia tidak ada amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni orang bimbang, takut masa depan tak terjamin. Buat simpanan ni, buat perniagaan ni, simpan sini dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memikirkan simpanan akhirat mereka. Kerana simpanan akhirat mereka ini menyelamatkan kita di kehidupan kita dekat negeri akhirat. Sedangkan mana lama perjalanan dunia dengan perjalanan akhirat. Perjalanan dunia singkat saja, ibarat terlelap daripada tidur ketika kuliah. Maknanya ibarat terlelap sekejap. Itulah saja kehidupan dunia. Au asyiyatan au duhaha. Dia kata aku hidup sehari je puasa. Dah sekadar waktu duha saja. Kehidupan dunia sekejap saja. Sedap bermimpi. Masuk bermimpi tengok seronok, bangun pada mimpi tak ada apa. Tidak ada apa. Begitulah dia kehidupan dunia. Jadi dunia ni sementara, sekejap saja. Kita nak berlayar jauh lagi. Perjalanan kita jauh dan kita akan kekal di sana, bukan kekal di sini. Bila kita kekal di sana, kita perlu cari bekalan dekat sana. Kita duduk di sini untuk cari bekalan di sana. Kita duduk di sini untuk bawa bekalan, dan apabila kita sampai di sana, bekalan kita tidak boleh kita tidak akan dapat cari lagi bekalan. Masa inilah peluang untuk kita nak mencari bekalan. Al-yawm amalun bila hisabin, ghadan hisabun bila amalin. Hari ini kita beramal tidak lagi dikira oleh Allah Taala. Besok Allah Taala kira tidak ada lagi amalan. Tak boleh dah. Ya Allah, semayang tak cukup, nak semayang kejap cukup. Tak ada dah. Dekat mana? Dekat akhirat kelak nanti. Baik, kita tengok. Maka dia kata tiada daripadanya yang haram. Tiada dapat tiada. Maka dia kata melainkan yang sedikit, yang tiada dapat tiada, yang terpaksa ambil saja. Orang sufi dia ambil dunia sekadar dia ambil, terpaksa ambil. Terpaksa ambil saja, tapi tidak melalaikan ia. Dan yang haram pada mereka itu pada menepati apa yang tiada terlintas dengan hati. Hati mereka itu hendak mencapai akan dia. Haram itu benda yang tidak ada terlintas di dalam hati. Maknanya dunia ni tidak terlintas di dalam hati yang untuk mencapai dunia. Nak ambil banyak-banyak tidak. Yang dia bimbang akhirat. Fikirlah akhirat banyak-banyak. Fikir tentang dosa kita banyak. Kita ni pergi ke mana. Fikir tentang umur kita semakin hari semakin singkat. Kita fikir mana datuk nenek moyang kita, mana mak kita, mana ayah kita yang telah pergi. Mana dia amalan kita banyak, mana dah kita bawa, bagaimana kita nak sembah depan Allah Ta'ala. Dia fikir itulah siang malam. Inilah orang yang cerdik, kata Nabi. Orang yang cerdik adalah orang yang buat bekalan dia untuk besok hari. Itulah dia orang yang cerdik. Kalau kita tak bawa bekalan, maka kita binasalah. Kita bukan orang yang cerdik. Walau harta banyak, walau kita pangkat tinggi, tetapi sedikit pun kita tak buat amalan, tidak mencari bekalan untuk akhirat, itu bukanlah orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang menghabiskan masa dia mencari bekalan untuk kehidupan akhirat. Maka dia kata tidak terlintas dengan hati mereka nak mencapai akan dia. Sekali-kali pun dia tidak ingin. Tidak ingin sekali-kali. Dan inilah makna sejuk hati. Sejuk hati kita, inilah yang kita nak. Hati kita ini sentiasa inginkan kepada kehidupan akhirat, dengan bahawa memutuskan cintanya daripadanya, memutuskan cinta kepada dunia. Jangan terlampau cinta sangat dengan dunia. Jadi putuskan cinta dengan dunia daripadanya dan melewatkan akan dia, yakni memandang buruk kehidupan dunia ini. Dan mengingkari akan dia, menolak dunia ini. Bukan tujuan yang utama dunia, tidak. Maksud menolak dunia bukan habis tinggal dunia, tak. Dunia ini mengambil sekadar yang perlu saja dan diutamakan kehidupan akhirat. Wa batari fima ataqallahu daral akhirah. Mu cari dengan apa yang baik untuk kehidupan akhirat. Akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kehidupan dunia. Ini Al-Quran. Al-Quran kata utama akhirat, tapi dunia jangan lupa. Kita utama dunia, akhirat jangan lupa. Dah jadi gitu. Utama dunia, akhirat jangan lupa. Utama dunia tu tambah. Kita utama akhirat, dunia jangan lupa. Akhirat tu hendaklah diutama. Nyanyi-nyanyi juga, dunia jangan lupa. Joget-joget juga, dunia jangan lupa. Mana boleh? Tidak boleh.
Tidak dapat tidak, kita kena utamakan akhirat. Akhiratlah yang menyelamatkan kita. Jadi beruntunglah kita kalau kita banyak memikirkan tentang akhirat dan mengingkari akan dia, maka menolak dia akan kehidupan duniawi. Sebab tu orang-orang dulu dia tinggal dunia, bukan dia tinggal dunia, dia tambah. Satu hari siapa nama Ibrahim bin Adham. Wajib dengar nama Ibrahim bin Adham. Dia adalah ulama sufi. Sebenarnya Ibrahim bin Adham ni adalah anak raja kalau tak silap. Ataupun dia raja. Anak raja kalau tak silap. Dia ni anak raja Ibrahim bin Adham. Hidup dalam kemewahan. Allah, anak raja mewah, anak raja. Anak raja ni mewah. Jadi anak sultan, anak raja, anak khalifah hidup mewah. Dah duduk dalam istana. Duduk dalam istana Allah, macam-macam makanan. Siapa yang pernah jadi tukang masak istana? Tahu dia. Macam-macam makanan, macam-macam. Allah, hidup dalam keadaan mewah. Hidup dalam keadaan mewah. Satu hari dia tidur. Bila dia tidur, ada orang berlari atas istana dia. Atas dia panggil loteng dia. Ada atas istana dia. Lalu dia pun bangun. Siapa ni yang berlari-lari atas istana dia? Lalulah dia mengatakan, dia pun jumpa orang seorang berlari-lari. Dia tanya, kamu buat apa di atas istana aku ni? Aku mencari kuda yang hilang. Dia kata kuda dia atas istana. Kuda dia berlari atas tak? Dia kata, mana ada kuda berlari atas atap? Mustahil kuda berlari atas atap. Dia kata, takkan kuda hilang di atas atap? Dia kata, atas loteng, atas istana aku. Maka demikianlah kata orang tadi. Mustahil kamu akan berjumpa Allah duduk di atas istana. Mustahil kamu akan berjumpa Allah Ta'ala hidup di atas kemewahan. Maknanya, kamu tak akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan macam tu. Orang tadi menghilang rupanya. Hilang. Terkejut dia nengung. Mana sabar aku. Takkan aku boleh jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan aku mencari dunia, dalam aku akan memeluk dunia? Tak boleh. Tidak boleh. Jadi kenyataan orang tadilah yang menyedarkan, lalu meninggalkan kehidupan istana, lalulah dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat cerita kisah anak kepada Harun al-Rashid, seorang khalifah yang besar, yang hebat. Anak dia duduk dalam istana, hidup dalam keadaan mewah, lalu merasakan bahawa kehidupan kemewahan duniawi ini melalaikan dia daripada ingat Allah Ta'ala. Lalu dia nak mencari Allah. Dia pun memikirkan bahawa aku tidak boleh duduk dalam istana. Duduk dalam istana tidak boleh, lalai aku. Lalu dia pun keluar menjadi rakyat biasa, menyamar rakyat biasa dan tidak mengaku dia ni anak raja, anak khalifah. Dia tak tahu, dia jadi biasa. Lalu dia masuk dalam kampung. Akhir sekali dia bekerja. Kenapa dia kerja? Dia jadi tukang cat rumah orang. Tukang cat. Lalu dia pun carilah siapa-siapa dia yang nak cat rumah. Maka nak cat rumah dia pun cari. Jumpalah orang tu nak cat rumah. Daripada cat rumah aku ni nak cat warna hijau. Contohnya. Jadi saya cadangkan kalau boleh rumah biru tu kita pakai cat hijau. Cadang saja, nak terima sudah. Cadang saja. Jadi nak beritahu, akhir sekali dia pun nak cat rumah. Bila nak cat rumah, jumpalah pemuda. Pemuda itu adalah anak Harun al-Rashid, anak khalifah. Lalu pun dia pun kata, baiklah, saya nak cat rumah. Dia kata, kamu setuju bekerja dengan saya? Okey. Awak nak cat rumah mana? Saya nak cat rumah ni je. Saya reka je, tak ada gitu. Maknanya dia pun nak cat rumah. Bila dia nak cat rumah, dia pun tahu, okey, saya bagi awak harga macam ni. Dia pun kata, saya kalau saya cat rumah, sebuah rumah gini-gini harga dia. Harga dia agak murah pada orang lain. Rumah macam ni. Lalu pun dia bekerja. Tapi orang ni, anak Harun al-Rashid ni orang yang soleh, orang yang jujur dalam pekerjaan dia. Lalu dia pun cat rumah. Start dia bekerja, dia tak cakap, tak berehat. Dia buat kerja bersungguh-sungguh. Lalu tuan rumah dia kata, Allah, bagusnya orang ni. Tak layak aku bagi dia gaji 50 riyal sehari. Aku kena beri 70 riyal sehari. Sebab apa? Sebab dia kerja bagus. Tak cakap-cakap. Kadang-kadang tukang ni cakap dia banyak. Banyak cakap ada kerja. Hanya cakap pada kerja. Sembah. Sebulan siap rumah, 2 bulan baru siap. Maka bayar gaji. Separuh gaji bagian kerja, separuh lagi upah cakap. Maknanya. Tapi tak semua tukang gitu. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, buat kerja. Bila buat kerja, akhir kali nak beri gaji lebih. Dia kata, awak boleh beri saya kerja, tapi jangan syarat beri takat yang dijanjikan. Lalu dalam keadaan tu dibayar lebih orang tadi. Orang tu tambah. Balah dia tuan rumah dengan tu. Balah ni balah tambah.
Doa macam kita balas tak cukup. Dia balas tambah. Apa awak beri saya lebih? Saya nak 50. Tak boleh, awak kerja rajin, saya nak beri awak 70. Saya tambah. Balas. Akhir sekali larilah orang tadi. Lari tak ambil pitih. Menyesal tuan rumah. Allah silap. Aku tak tahu dia perangai macam tu. Kalau aku tahu, aku beri cukup sebagaimana janji. Akibat aku nak beri lebih, dia lari sampai tamu ambil langsung. Tamu ambil langsung. Dia pun menyesal lah. Macam manalah, silap sungguh lah dia. Lalulah dia ni mencari-carilah orang tadi. Cari-cari, jumpalah pemuda tadi. Didapati pemuda tadi sedang sakit. Pemuda tadi sedang sakit. Bila pemuda tadi sedang sakit, lalulah dia berilah bahagian dia tadi. Bahagian dia tadi. Tapi pemuda tadi suruh infak fisabilillah. Masa dia dah sakit dah, dia pun angkat bagi cincin. Dia bagi cincin. Dia kata, nanti kalau aku wafat, aku mati nanti, ambil cincin ini bagi kepada Khalifah Harunur Rashid. Kata pemuda tadi, bagi pada Khalifah Harunur Rashid. Jadi orang tadi pun ambillah cincin tadi, dan akhirnya lelaki tadi menghembuskan nafas yang terakhir. Matilah dia. Mati sebagai rakyat biasa, ditanamkan, dikuburkan di perkuburan orang rakyat biasa saja. Sehinggalah satu ketika orang yang memegang cincin tuan rumah tadi, akhir sekali mengambil keputusan nak bagi kepada Harunur Rashid, nak menyampaikan wasiat. Lalu jumpa dengan Harunur Rashid, menceritakan mengenai ada seorang pemuda. Dia cerita, wahai Khalifah, ada seorang pemuda ni seorang yang baik, hidup dia susah, hidup dia dalam keadaan susah, dan dia seorang yang sangat jujur, dan dia seorang yang kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi Harunur Rashid cerita, tak tahu ni cerita ni. Dia pun cerita orang ni, dia suruh cak rumah. Saya pun cak lah. Saya janji dia nak beri banyak ni. Oleh kerana saya tengok dia kerja rajin, saya beri lebih. Tapi dia tidak mahu ambil. Lalu berlaku perbalahan di antara saya dengan dia, sehingga dia lari tidak mengambil langsung duit yang dia bekerja. Sehinggalah saya mencari-cari, didapati dia sedang sakit. Dan akhir sekali dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tetapi dia ada beri wasiat saya untuk Khalifah. Dia wasiat supaya memberi cincin ini kepada Khalifah. Lalu Khalifah pun ambil. Bila Khalifah ambil, terkejut Khalifah. Bila terkejut, Khalifah kata, ini cincin siapa? Inilah cincin pemuda itu. Khalifah Harunur Rashid menangis. Orang tadi tak faham apa kena mengena dia dengan cincin tadi menyebabkan Khalifah menangis. Dia orang biasa je, dia orang yang miskin saja. Lalu Khalifah mengatakan, kamu tahu tak, itulah dia anak aku sanggup menjadi orang, jadi pengecat rumah, cat rumah orang saja, hidup susah, sedangkan dia duduk bersama aku, duduk dalam keadaan kemewahan. Dia lari daripada kemewahan, katanya dia pada aku, dia lari daripada kemewahan kerana dia mencari Allah Ta'ala, mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Khalifah tadi menangis, sebanyak-banyaknya menangis. Kerana apa? Kerana menyesal adalah kehidupan dia, dan menyedarkan dia, anak dia ini sanggup hidup dalam keadaan susah, lari daripada kemewahan. Kerana apa? Kerana setelah hidup di atas kehidupan dunia, duduk di atas dunia, hidup dalam keadaan kemewahan ini, tidak jumpa Allah, tidak mengenal Allah Ta'ala, lalu lari. Sedangkan aku ini duduk dalam keadaan kemewahan, lupa kepada Allah Ta'ala. Harunur Rashid menangis, sedar dia di atas kesilapan dia, sedar dia atas kealpaan dia kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ingat, kita jangan terpedaya dengan kehidupan dunia, binasa kita kehidupan dunia, carilah kehidupan akhirat. Kalau kita dapat dunia, bersyukurlah kepada Allah, tapi pastikan dunia yang kita dapat jangan lalai kepada Allah Ta'ala. Zaman sahabat Nabi dahulu diceritakan dalam Al-Quran, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila diperlihatkan kepada mereka, yang pertama hiburan, yang kedua perdagangan, perniagaan, ditunjukkan kepada mereka dunia, hiburan dan juga perniagaan, mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad ketika engkau membaca khutbah. Bayanglah Nabi membaca khutbah, tiba-tiba dihidangkan dunia di hadapan mata, mereka meninggalkan Nabi sehingga kan wataraku qa'ima, kamu berdiri dalam keadaan mereka meninggalkan kamu. Ada ulama mengatakan ketika Nabi membaca khutbah, yang tinggal itu hanya tinggal belah-belah orang saja. Belah-belah orang saja. Nak khabar tarikan dunia ni kuat, lalai kita kepada kehidupan dunia, bersyukur kita kepada Allah.
Hari ini Allah Ta'ala pilih kita di kalangan orang yang ingin mencari akhirat. Hiduplah dalam keadaan begini. Teruskan belajar ilmu agama. Jangan lari daripada kehidupan dunia agama. Jangan lari daripada mencari akhirat. Kerana orang yang mencari dunia, pasti dia akan binasa. Pasti dia akan rugi. Rugi di dunia dan juga di negeri akhirat. Maka menyesallah hari ini. Menangislah hari ini sebelum kita menangis dekat negeri akhirat. Menangis hari ini. Beruntung kita. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kepada kita kalau kita benar-benar insaf, benar-benar ingin kembali pada Allah. Tetapi menangis di negeri akhirat tidak ada guna. Wali'amal amalan solehah. Lalu kata kita, ya Allah, kembalilah aku di atas muka dunia, aku nak beramal dengan amalan soleh. Maka perkataan itu rugi, tidak ada apa-apa kesan pun. Tidak akan memberi manfaat kepada kita semua. Maka dia kata di sini, inilah makna sejuk hati dengan bahawa memutuskan cinta kepada dunia daripadanya dan melewatkan akan dia, yakni melihat dunia itu jijik, kotor, dan mengingkari akan dia dan tidak menerima dunia di dalam hati. Tidak menerima dunia, engkar kepada sehingga maka daripada tiada tinggal baginya di dalam hatinya ikhtiar dan iradat, yakni memilih dan juga berkehendak. Tidak ada di dalam hati. Tidak ada ikhtiar nak dapat dunia, tidak ada kehendak kepada dunia. Tidak ada kehendak kepada dunia. Jangan ada kehendak kepada dunia. Kalaulah kita dah ada cukup dengan apa yang ada, cukuplah. Tapi jadikan iaitu akhirat jalan yang utama bagi kita. Yang orang dapat keluasan harta, gunakan jalan akhirat. Yang tidak cukup dan yang rasa apa yang ada tu sedikit, rasa cukuplah. Allah Ta'ala akan mencukupkan kita. Yang tidak ada lagi, jangan kejar-kejar yang tidak ada. Jangan kejar-kejar yang tidak ada. Yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Moga-moga kita ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Moga-moga Allah Ta'ala palingkan kita daripada mengingati akhirat, ataupun Allah Ta'ala hadapkan wajah kita, hati kita kepada akhirat. Maka tidak dapat tidak, jangan kita tertipu daya dengan kehidupan duniawi.